Cuba Ustaz bagi tahu yang hadir dan yang tak hadir ni. Dalam konteks kita sekarang ni, nak mula daripada mana Ustaz? Balik ke rumah tengok isteri tak sembahyang, anak tak sembahyang, anak terdedah, mak terdedah, agama tak ada, Quran tak baca. Luar daripada rumah tengok masyarakat, Masya Allah, judi hebat, arak hebat. Yang besar lagi, sistem ekonomi, riba. Allah Ustaz. Nak mula daripada mana dalam masyarakat macam ni Ustaz? Ambil yang keluarga tu, ketua keluarga tu nak mula daripada mana Ustaz? Ambil dalam masyarakat, ketua masyarakat, JKK, pengulu, DO, nak mula daripada mana Ustaz? Ambil peringkat umat, pemimpin yang tinggi, saya dia pun termasuk di dalamnya. Tak tinggi manalah, tapi termasuk sebagai pemimpin. Hasan Ali nak mula daripada mana Ustaz? Sila Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Soalan yang dikemukakan kepada saya agak berat sebenarnya. Agak berat untuk saya sebut, jawab, pandangan dan sebagainya. Tetapi saya rasa dalam situasi yang kita ada sekarang ini, kita ambillah pedoman yang telah disabdakan Nabi SAW kepada kita, supaya kita sentiasa nasihat menasihati sama kita. Ad-dinun nasihatu. Qal liman ya Rasulullah. Agama itu nasihat. Lalu ditanya Nabi, kepada siapa Rasulullah? Jawab Nabi, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi dalam kapasiti kita sebagai umat Rasulullah lah tuan-tuan sekalian. Sebabnya satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, riwayat masyhur, bila mana Umar membuka kota Baitul Maqdis, di tangannya masih ada kunci pintu Baitul Maqdis. Umar berkata dan telah menyatakan terang nyata kepada masyarakat yang ada pada masa itu, dengan Umar berkata pada tanggal 636 Masahiyah, dengan kata Umar, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghi al-'izzata bighairi ma a'azzana Allahu bihi adzallana Allah. Subhanallah. Kata Umar, kita semua adalah merupakan masyarakat manusia yang bila mana kita pegang Islam kokoh-kokoh, Allah akan muliakan kita dengan sebarang kemuliaan. Tapi bila mana kita berpegang dengan lain pada Islam, azallana Allah, Allah akan timpakan kita dengan kehinaan dan kebinasaan. Dari mana kita nak mula? Memang tuan-tuan, perbincangan ini makan masa 1, 2, 3 jam tidak selesai. Boleh diwacana, boleh diseminarkan. Tetapi dalam kesempatan yang terbatas ini, saya fikir dalam kerangka pemikiran saya, yang mungkin akan dibantu oleh Al-Fadhil Datuk, guru saya, Al-Fadhil rakan panel yang ketiga. Pertama-tamanya ialah akar umbi mesti betul. Ibarat kita nak bina rumah, maka tanah yang kita nak bina rumah tersebut, tanah sesuai untuk dibina rumah. Kalau tanah tak sesuai, ibaratnya tuan-tuan, binaan rumah tidak akan bertahan lama. Dia akan runtuh apabila tiba masa dan ketikanya. Inilah peringkat yang pertama. Suatu dalam kehidupan ini, tuan-tuan, kita boleh kompromi, yaitu kembali pada Islam dalam konteks sistem pemerintahan adalah merupakan segala-galanya.
Apatagi saat sekarang tuan-tuan kita berada di musim Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cukup berkait dengan apa yang kita nak bicarakan. Di mana kita nak bermula? Rasulullah SAW diutuskan Allah untuk membawa jihad dalam membasmi kejahilan, meruntuhkan jahiliyah dan membina Islam di atas runtuhan jahiliyah. Ini hakikat. Ini hakikat yang kita mesti terima secara bersama. Dan selama negara-negara umat Islam dijajah oleh penjajahan Barat, dan akhirnya sistem Barat menjadi paksi dalam sebuah negara Islam, tuan-tuan, kita tidak ke mana-mana. Dan ini bukan soal yang boleh kita kompromi. Makna melaksanakan syariat dalam konteks sistem politik, pemerintahan, menegakkan Islam adalah asas yang paling penting. Karena saya boleh anggap ini nyawa kepada masyarakat manusia yang berada di dalam negara tersebut. Baik dalam masyarakat itu orang Melayu, orang Cina, orang Arab, orang Iban, Kadayak, Dazan, apapun bangsa mereka. Itulah senario yang Nabi telah ciptakan sebenarnya. Hijrah Nabi ke Madinah, tuan-tuan sekalian, adalah untuk menegakkan sistem pemerintahan. Tuan-tuan mungkin terbaca dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kita kena baca. Umar bin Aziz radhiyallahu anhu ketika ditentukan tampuk pemerintahan beralih kepadanya. Dua tiga cerita yang saya sempat baca, kalau tak betul dibetulkan Datuk. Antaranya ialah beliau ketika diberikan tampuk pemerintahan untuk mengemudi negara dan rakyat, menangis berminggu-minggu sehingga bengkak matanya, menangis. Ditanya oleh pembesar istana, mengapa tuan menangis? Apa jawapannya? Atahammalul mas'uliyata la yatahammaluha an-nas. Aku memikul bebanan yang besar yang tak pun dipikul rakyat jelata. Aku memikul mereka di atas pundak aku. Menangis tuan-tuan kerana nak pikul amanah. Kita sekarang menangis tak dapat jawatan. Hibur hati sebab apa? Kalah. Tak dapat jawatan yang kita cita-cita, yang kita dambakan selama ini. Minta maaflah, ini bukan cerita Malaysia, cerita di Cape Town, Afrika Selatan. Orang belah sana menangis. Menangis pemimpin kerana hilang jawatan. Tak tercapai cita-cita yang diharapkan semenjak lama. Umar bin Abdul Aziz menangis kerana menerima jawatan. Satu hari ketika dia di Mekkatul Mukarramah, saya tak ingat nama ulama tersebut, tetapi diberitakan dalam satu tulisan oleh Dr. Ajaj Al-Khatib. Kita Umar menuju ke Mekah, tunaikan umrah. Dihantar seorang pembesar untuk meminta ulama ini datang menemuinya di rumah kediaman dia tinggal. Lalu datanglah pembesar ini, wakil Umar bin Aziz, untuk menuju ke ulama-ulama, meminta datang ke tempat dia di mana Umar bin Aziz mendiami. Dia ketuknya pintu kali pertama tak buka. Dia ketuk rumahnya, pintu rumah kali kedua tak dibuka. Sehinggalah ketiga tak dibuka. Orang ini kembali ke rumah Umar yang tempat diami. Wahai tuan, ulama ini tak buka pintu, tak diizinkan masuk. Lalu keesokan hari Umar